Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar yang dikasihi sekalian, semoga tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat kembali ke rancangan Tashih Mafahim yang bermaksud pembetulan kepada beberapa fahaman yang salah, yang radikal, yang berkeliaran di kalangan masyarakat kita, membuatkan masyarakat menjadi bingung, berpecah belah dan berperantakan di antara satu sama lain. Tuan-tuan sekalian, untuk episod yang ke-11 kali ini, kami memilih tajuk apa hukum kenuri tahlil, kenuri arwah yang orang Melayu duk buat ni. Benarkah tuduhan kenuri tahlil dan kenuri arwah ni adat Nusantara seperti yang digembar-gemburkan? Benarkah ia tidak dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat, tabi'in dan juga tabi'in yang merupakan 3 kurun terbaik di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benarkah tuduhan bahawa kenuri tahlil dan arwah ini tidak ada dalilnya? Daripada mana datangnya kenuri tahlil dan arwah yang dibuat oleh masyarakat Islam di Malaysia khususnya sejak ratusan tahun? InsyaAllah, dengan izin Allah SWT, ayuh kita lihat apakah kebenaran yang sebenarnya ada di sebalik hiruk pikuk perkara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, meneliti dalil yang dihimpunkan oleh para ulama Islam kita, rupanya hadis-hadis itu bukanlah hadis yang ada di Malaysia, bahkan ia hadis yang diguna pakai oleh ulama-ulama seluruh dunia. Nak bagi tahu kata kenuri tahlil dan arwah ni ada hadis yang menyokongnya. Kenuri tahlil dengan arwah ni apa dia? Macam ni, ahli keluarga kita meninggal, kita ni ahli keluarga yang hidup ni nak buat makan jamu ke orang. Kita niat pahala itu sampai kepada arwah yang baru meninggal di kalangan ahli keluarga kita. Arwah yang meninggal di kalangan ahli keluarga kita. Boleh dah buat macam tu. Ayah kita meninggal. Kita pun hari pertama, hari keberapa pun, ketiga ke, ketujuh ke, tanpa mengira hari, kita nak buat kenuri. Panggil orang, nak jamu orang makan, kita nak niatkan pahala itu kepada arwah ahli keluarga kita yang meninggal. Boleh tak? Saya bacakan hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan hadis ni, dia punya kedudukan hadis ni isnaduhu qawi min ajli Asim ibn Kulayb. Sanad hadis ni adalah kuat melalui jalur Asim bin Kulayb. Kharajna ma'a Rasulillah SAW fi janazatin fara'aitu Rasulullah wa huwa 'ala al-qabri yusil hafir. Awsi' min qibali rijlayhi wa awsi' min qibali ra'sihi. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا إلى آخر الحديث. Saya tak baca sampai akhir hadis, dia agak panjang terjemahan dia. Kami keluar dengan Nabi SAW mengebumikan jenazah. Lalu aku tengok Nabi SAW yang ketika itu berada di atas kubur sedang memberi wasiat kepada orang yang menggali. Luaskanlah dari arah kedua-dua kaki, luaskanlah dari bahagian kepalanya. Setelah selesai urusan penguburan, seorang wakil utusan seorang perempuan menjemput baginda bertandang ke rumah. Maka baginda pun datang dan baginda dihidangkan makanan.
Baginda meletakkan tangannya kepada orang ramai pun mengikutnya. Lalu mereka makan. Pada ketika itu, ayah-ayah kami melihat Rasulullah SAW meletakkan satu suapan ke mulut baginda. Kemudian baginda bersabda, "Tidaklah aku dapati daging kambing ini melainkan ia diambil dengan tiada izin tuannya." Maka datanglah perempuan tersebut lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku menyuruh seseorang ke Al-Baqi' untuk membeli kambing kepadaku. Tetapi dia tidak mendapatinya. Lalu aku menyuruh dia pergi kepada jiranku untuk membeli kambing yang telah dibelinya. Tetapi jiran itu tidak ada. Aku menyuruh dia pergi kepada isteri tuan kambing tersebut dan isterinya pun mengiringkan kambing itu kepadaku. Ketika itu Rasulullah bersabda, berilah makanan ini kepada para tawanan." Daripada hadis ni, jelas lagi bersuluh Rasulullah dijemput ke rumah orang yang meninggal dunia dan dijamu makanan oleh ahli keluarga itu. Menjamu makanan kepada orang ramai selepas kematian adalah sedekah, dan ijma' para ulama' mengatakan pahala sedekah sampai kepada orang yang meninggal dunia. Itu dalil yang pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang para ulama' ni yang ajak kita, dia tidaklah membentangkan keseluruhan dalil di masjid secara terperinci, sebab masjid bukan tempat untuk munaqashatul adillah lil awam. Nak bahas dalil ni isnad dia qawi, yang ni munqati', hak ni munkar, hak ni maqbul, hak ni qawi, yang ni dhaif, yang ni hasan, ni sahih, yang ni arahan lil wujub, yang ni arahan tapi tidak lil wujub sebab ia tasrifuhu qarinah. Masjid, ulama-ulama kita ajak benda ni, insya-Allah dia sunnah para salaf begitu. Maksudnya bagi hukum, tempat untuk memberi hukum, bukan untuk membahas dalil-dalil. Buat kenuri tahlil, kenuri arwah ini amalan salaf yang dibid'ahkan oleh sekumpulan kelompok yang tidak bertanggungjawab, yang selalu menyesatkan amalan umat Islam. Ini yang selalu saya sebutkan. Sebab itu rancangan ini, tashih mafahim, itu tujuan dia. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, jangan takut. Yang ulama' ajak itu benar. Ulama' tidak membohong kalian. Ulama' tidak membohongi tuan-tuan. Apa yang ulama' ajak itu benar, apa yang tuan-tuan warisi itu, ilmu yang tuan-tuan belajar itu adalah benar. Cuma datang sekelompok minoriti yang sangat kecil, tetapi mereka berbisa dan racun yang merosakkan susu sebelanga tadi. Sebab tu saya usaha untuk buat rancangan ni, kita nak baca benda simple macam ni je. Tuan-tuan, saya nak bahas 10-15 minit aja. Nombor 2. Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Saya orang yang mengaji kebanyakannya tahu bila saya sebut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tuan-tuan, Imam Jalaluddin As-Suyuti ni wafat tahun 911, ulama' kurun ke-10, bukan tabi'in, bukan salaf. Apa dia sebut? Dia karang satu kitab. Kitab dia beratus-ratus kitab. Al-Imam Suyuti ni ada beratus-ratus kitab, mencapai tahap mujtahid dan diangkat sebahagian ulama sebagai mujaddid kurun ke-10. Siapa faham ada pengajian, agak basic pengajian agama, bila saya sebut Al-Imam Suyuti ni mujtahid, satu level ilmu yang paling tinggi dalam ilmu Islam, pengajian Islam. Mujtahid. Satu, yang kedua mujaddid ini. Kitab dia beratus kitab dia karang. Dalam satu kitab namanya Al-Hawi lil Fatawi ataupun lil Fatawa. Kitab beliau. Jilid 2 muka surat 178. Al-Imam Suyuti tulis dalam tu, dia kata apa? Saya tak baca dah hak bahasa Arab punya. Saya terjemah, tuan-tuan boleh rujuk. Jilid 2 muka surat 178. Tuan-tuan tengok kenuri arwah. Tahlil. Kenuri arwah dan kenuri, ataupun orang sebut kenuri tahlil ni lah jamu makan kepada orang yang telah, jamu makan kepada orang ramai dan niat pahala tu kepada waris kita yang meninggal dunia. Tuan-tuan dengar, sesungguhnya Imam Tawus berkata,
Tawus ni siapa? Tawus ibn Kaisan min kibarit tabi'in. Tawus ibn Kaisan ni salafi tabi'in, salafi original lah, salafi original. Salafi hak ori hak ni. Tawus ibn Kaisan. Dia di kalangan imam tabi'in dulu, zaman tabi'in. Sesungguhnya Imam Tawus berkata, seseorang yang mati akan beroleh ujian daripada Allah dalam kuburnya selama 7 hari. Maka mereka menggalakkan untuk mengadakan jamuan makan. Sedekah untuknya, untuk orang yang meninggal tadi, untuk roh orang yang meninggal tadi, niat pahala untuk roh orang meninggal tadi, selama hari-hari tersebut, 7 hari. Sahabat Ubaid ibnu Umair berkata, seorang mukmin dan seorang munafik sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan beroleh ujian selama 7 hari, sedangkan seorang munafik selama 40 hari pada waktu pagi. Apa tuan-tuan faham? Ni ahli bid'ah ke ni? Imam-imam besar ni yang disembunyikan fakta-fakta yang berkaitan perkataan dan pandangan mereka. Tuan-tuan, ribuan ulama ahlu sunnah wal jamaah selama 1000 tahun, saya tidak lebih-lebih menyebut hukum ini, selama 1000 tahun, lebih 1000 tahun, bahkan 1200 tahun kalau kira daripada zaman Imam Tawus ibn Kaisan, sebahagian mereka mengamalkan amalan ini. Hak kita duk sebut di kalangan orang Melayu kenuri arwah, kenuri tahlil tu. Ia bukan adat Nusantara. Ia bukan ajaran ulama Melayu. Tetapi ia adalah sunnah ulama salaf, sunnah orang-orang salaf yang dipuji oleh Rasulullah. Manusia orang-orang salaf ni yang dipuji oleh Rasulullah. No? Jadi sahabat Nabi ada yang buat, tabi'in ada yang buat. Sebab tu tuan-tuan tak perlulah risau. Tak perlu risau kalau ada adik-beradik yang bergaduh, saudara mara kita yang kata bid'ah, kata haram. Saya nasihatkan kepada kumpulan radikal ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab membid'ahkan amalan yang ada dalilnya, tetapi sengaja dipusing-pusing oleh kalian. Kemudian dalam kitab Al-Hawi juga juzuk 2 muka surat 194 disebutkan lagi oleh Al-Imam As-Suyuti. Imam Suyuti tadi ni, Jalaluddin As-Suyuti. Sesungguhnya sunat bersedekah memberi makan selama 7 hari telah sampai kepadaku, iaitu Imam Suyuti. Ia berterusan hingga sekarang di Mekah dan di Madinah. Sekarang tu tahun 911 Hijrah. Lama, 1000 tahun. Secara zahirnya ia tidak ditinggalkan daripada melakukannya dari masa sahabat sehingga sekarang, zaman Imam Suyuti 911. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Imam Suyuti tahun 911. Ada sahabat yang melakukan perkara ini, ada tabi'in yang melakukan perkara ini sampai zaman Al-Imam Suyuti 911. Dan sampai hari ni yang tuan-tuan duk dengar kenuri tahlil, kenuri arwah tu. Sebab tu rancangan ni tuan-tuan saya buat tashih mafahim. Saya nak betulkan beberapa kefahaman yang disebarkan, yang menyesatkan amalan-amalan umat Islam yang ada dalilnya. Kata Imam Suyuti, mereka melakukannya sebagai tradisi diambil daripada ulama salaf sejak generasi pertama, iaitu sahabat. Bahasa Arab dia, perkataan Imam Suyuti dalam Al-Hawi jilid 2 muka surat 194, akhadhuha khalafan an salaf ila sadril awal, kata Imam Suyuti. Subhanallah. Jadi amalan bertahlil 7 hari ini tidak pernah ditinggalkan sejak zaman sahabat sehingga zaman Al-Imam As-Suyuti. Buatlah. Kita ahli keluarga
ayah kita meninggal, mak kita meninggal, tok wan kita meninggal, adik kita meninggal, kita nak buat kenduri, makan, nak jamu orang, buat. Ia amalan sahabat, ia amalan salaf yang ada sandarannya. Salaf bukan ahli bid'ah. Ini yang salafi, yang ori ni tuan-tuan. Yang cermat dalam mengeluarkan hukum hakam. Yang tidak membid'ah dan menyesatkan amalan orang lain. Kemudian, jika Nabi dan para sahabat tidak pernah melarang, Nabi tak larang untuk buat kenduri. Untuk ahli keluarga itu buat kenduri, Nabi tak larang. Maka melarang orang lain melakukannya termasuk dalam perkara bid'ah. Siapa hak larang, itu yang bid'ah. Kerana perbuatan itu tidak dilarang oleh Rasulullah maupun para sahabat. Kemudian tuan-tuan, ada juga disebutkan Al-Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan sunat agar orang luar yang buat makanan untuk keluarga si mati. Kita kata ya. Benar, Al-Imam Syafi'i sebut dalam kitab sunat agar orang luar yang buat makanan kepada keluarga si mati. Kita tak kata tak ada, perkataan itu memang ada. Memang Al-Imam Syafi'i sebutkan perkara itu. Adakah bermaksud haram kalau ahli keluarga nak masak juga? Ini perbahasan dia. Jawapannya, tuan-tuan jumpa mana-mana mufti yang ahlu sunnah wal jamaah, tuan-tuan tanya, mana-mana mufti dalam Malaysia yang ahlu sunnah wal jamaah? Tanya hukum ni. Adakah haram kita buat? Kata para ulama, ia bukan bererti keluarga si mati haram membuat jamuan kepada tetamu yang hadir. Bukan. Ulama-ulama Syafi'i dalam dan luar negara akan jawab begitu, insya-Allah, hampir kesemuanya. Tidak haram keluarga si mati nak buat jamuan kepada orang yang hadir, tamu yang hadir, dengan niat pahala itu kepada si arwah. Satu. Yang kedua, kata para ulama kita, ketika menghuraikan perkataan Al-Imam Syafi'i itu, sebab tu mazhab Syafi'i ni usia dia nak dekat 1200 tahun. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriyah. Imam Syafi'i wafat tahun 200 lebih kan. Lah ni 1400, lebih kurang 1200 tahun mazhab Syafi'i ni. Dibina bangunan mazhab Syafi'i ni, yang meletakkan dia punya asas dia Imam Syafi'i, lepas tu yang membina tu ramai, ribuan ulama hadis, ulama pelbagai latar belakang. Mereka ni lah yang mencantikkan mazhab ini. Mereka menghuraikan perkataan Imam Syafi'i itu, tak haram keluarga si mati nak jamu makan kepada tamu yang hadir. Tidak haram juga orang yang hadir untuk makan. Menyediakan makan kepada tetamu itu termasuk dalam sedekah daripada keluarga si mati. Berdasarkan hadis sahih, afshus salam wa at'imut ta'am. Iaitu Nabi sebut, sebarkanlah salam dan jamulah makan. Termasuk daripada hadis yang umum itu. Dan yang keempat, kata para ulama, membuat penerangan kepada perkataan Imam Syafi'i itu, Rasulullah sendiri setelah menguburkan mayat pernah dijemput makan oleh keluarga si mati dan baginda serta para sahabat memakannya. Subhanallah. Rupanya hak ulama kita ajak ni ribu tahun diamalkan. Ia adalah sunnah yang diamalkan oleh ulama-ulama salaf. Tuan-tuan sekalian, begitulah yang disebutkan oleh para ulama kita. Semoga rancangan ini dan episod ini membuatkan umat Rasulullah tenang, bahagia, rasa seronok, tak berpecah belah, tidak bergaduh. Rupanya amalan kita ada dalilnya, dan saya mengambil kesempatan untuk membentangkan sebahagian kecil lah dalil-dalil tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.